Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak share sikit tentang saya punya perjalanan. Bagaimana saya mencuburi dalam dunia properti sebagai ejen hartanah ataupun sebagai real estate negotiator. Sebelum ni saya buka peluang pada orang lain lah untuk sama-sama join sebagai perunding hartanah. Okey, kali ini saya nak share saya punya experience lah macam mana saya join sebagai perunding hartanah. Okey, sebelum ni saya bekerja di Badan Berkanun dengan pendapatan yang agak mantap. Okey, tapi mungkin saya dah lama bekerja, saya rasa kurang selesa, so saya ambil keputusan berhenti ataupun saya ambil keputusan untuk pencen awal kan. Walaupun saya punya tarikh pencen tu lambat lagi, saya ambil keputusan untuk pencen awal. So saya punya keputusan saya agak-agak saya ngam-ngam dengan tarikh yang dibenarkan. So saya terus buat surat lah. Okey, daripada situ saya buka butik kan, butik pakaian wanita. So biasalah kalau buka butik ni, kalau kita punya income tak strong, so you jangan buka butik lah. So the first you have jual online dulu kan. So kalau you punya customer ramai, baru you buka butik. Tapi saya tersilap langkah kan. Saya punya andaian kalau saya buka bisnes, so income saya banyak kan. So saya kelabu mata kat situ lah. Okey, selepas tu tak sampai setahun saya mula berfikir macam mana saya nak buat, macam mana saya nak cari pekerjaan dengan satu income yang agak banyak. So kebetulan saya sebelum ni masa saya kerja saya ada buat juga part time jual beli hartanah. Saya sebelum ni memang saya ada jual beli hartanah, saya beli tanah saya jual, saya beli tanah saya jual. So saya at least saya dah ada experience kat situ kan, tapi saya terlupa masa masih bekerja lagi, saya terus jam buka bisnes. So kesilapan besar bagi saya lah kan. Kalau buka bisnes, income kita kena besar kan, sebab bisnes pakaian ni dia ikut trend kan. So dia ikut trend, dia memang very fast. So kita tak boleh ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, so kita punya passion outdated lah. Outdated, orang tak apa beli lah kan. So tak laku kan. So disebabkan oleh modal yang tinggi, so saya terpaksa tutup butik saya. So saya cuba mencari-cari satu pekerjaan yang tidak menggunakan modal yang tinggi. Okay, saya punya mindset, saya tak mau dah keluar modal yang tinggi, sebab modal saya pun dah habis kan. Modal saya beratus ribu memang habis lah, burn lah terus kan. So saya cuba saya cuba kontak. Saya teringat masa saya bekerja hari tu, saya ada buat secara part time jual beli hartanah kan. Saya jual rumah, saya beli rumah, saya jual tanah, saya beli tanah kan. Macam itulah, saya beli, saya jual, saya beli, saya jual kan. So dekat situ saya dah ada sikit experience, walaupun saya tak follow the rules. At least saya ada ilmu sikit lah kat situ kan, walaupun tak secara rasmi kan. Okey, daripada situ saya teringatlah, why not saya buat hartanah kan. Okey, daripada situ saya cuba Google, saya cari yang the best agent kat Malaysia ini. Saya kontak beberapa orang agent. Saya ingat dalam 20 agent saya kontak. Satu Malaysia saya kontak belah-belah KL, Shah Alam, Putrajaya, macam itulah. And then sampailah ke Penang, ke Alor Setar, Sungai Petani lah. So antara 20 tu saya rasa dalam seorang ya yang respon kat saya. Ejen hartanah, dia top lah. Saya tengok nama dia ada dalam iProperty. So dia top lah, iProperty. So saya kontak dia dan kebetulan dia respon kat saya. Alhamdulillah lah. Dia masih muda lagi lah, tapi nama dia top dalam portal property. So saya saya set appointment dengan dia. Saya jumpa di KL kan. Saya jumpa di KL. Alhamdulillah Tuhan pemudahkan urusan saya kan. Dia pun walaupun dia top, tapi dia tak kedekut ilmu. Dia memang share. Untuk memudahkan saya, dia cakap kita jumpa di KL Central. So saya pun buat temu janji dengan dia lah. Dia punya sharing memang saya very impressed lah kan. Masa tu saya tak banyak knowledge kan.
Okey. Okey, lepas balik tu okey, masa dia jumpa dengan saya tadi tu, dia suggest saya join agensi dia kan. Agensi dia satu agensi non bumi dekat Penang. Dia agensi yang sama tapi dia di KL kan. Banyaklah walaupun non bumi tapi rare bumi ramai kan. And then saya pun pergi dekat agensi yang dia bagi tahu tadi lah. Okey, saya pergi dekat mana? Jelutong kan. Jelutong Pulau. Kan saya jumpa dengan satu manager kan Chinese kan. Okey. Manager Chinese tu welcome lah. Welcome saya and then sebab sikit dia bagi tahu lah kat saya. Saya kata saya kalau ikutkan rules memang saya zero lah. Tapi saya ada experience dalam jual beli hartanah kan. Okey, manager tu seorang Chinese tetapi agak berusia kan. Kalau Chinese dia walaupun dia agak berusia tapi dia masih bekerja kan. Dia punya energi dia sama dengan orang muda kan. So dia ni pun sama jugalah. Dia menasihat saya macam ni. Okeylah, alhamdulillah kan. Okey. Tiba-tiba saya pergi kursus NCC lah. Siapa Ren tahulah kursus NCC tu apa? Kursus yang wajib untuk melayakkan kita mendapat kad ataupun rentek ni contoh dia. Saya punya rentek license lah, kita panggil lah license kan. Okey, kita pergi kursus, saya pergi kursus kat situ lah. Dia pun kontak semua. Pergi selepas kursus tu sebelum saya balik saya jumpa ada seorang ni lah mamat ni kan. Dia offer saya untuk join dia punya agensi kan. Tapi dia pun bekerja kan. Tapi dia offer saya untuk join agensi. Mungkin rezeki saya kat situ saya pun terima kan. Saya terima. So sampai sekarang dia jadi head saya lah. Okey, siapa dia? Nak tahu tak siapa dia? Dia punya mamat ni. Nama apa mamat ni? Nama dia HOA Samsul Rizal. Okey, sampai sekarang saya masih lagi bertahan dengan dia walaupun kadang-kadang tu ada konflik sikit lah kan. Biasalah saya kadang-kadang saya tak puas hati saya cakap je kan. Saya seorangnya suka bercakap terus terang kalau saya tak puas hati kat orang kan. Tapi saya cakap tu benda yang betul lah kan. Baik pada pandangan saya lah, mungkin pada pandangan orang lain benda tu tak betul kan. Okey, tapi alhamdulillah sampai sekarang kami masih sama tim lah. Okey, kalau berbeza pendapat tu biasalah kan. Semua orang ada kurang lebih kat situ lah. Okey, daripada situ saya join sebagai perundi hartanah di agensi IW Properties kan. Sampailah sekarang. Dah berapa tahun? 4 tahun kan. So saya tengok kerja sebagai perundi hartanah ni memang satu kejayaan yang sangat mencabar. Kadang-kadang kita tengok secara luaran, seronok apa semua kan. Tapi income dia of course lah. Income dia memang lumayan kan. Tapi kita jangan expect kita tak buat kerja, kita harap income kita masuk ribu-ribu sebulan kan. So kita kena work hard lah. So kalau kita nak dapat income, kita kena work hard kan. InsyaAllah kalau kita work hard akan ada pulangan dia. Okey, kalau kita work hard, kalau kita kita punya kita put energi kita more kan. So insyaAllah lah income yang dapat pun more lah kan. Tapi kita tak boleh lah berdiam diri kan. Tapi ada juga orang cakap tentang cabaran. Cabaran of course memang ada cabaran kan. Memang satu kejayaan yang mencabar. Tapi janganlah you risau kan. Setiap cabaran tu pasti akan ada penyelesaian. Yang pastinya ataupun yang pentingnya kita kena sentiasa berdoa kepada Allah agar Allah pemudahkan segala urusan kita. Okey. So jangan takutlah kalau kita nak masuk properti ni kan. Mungkin setengah-setengah orang tu dia rasa dia tak boleh buat. So bagi saya kita ramai kawan, kita ada leader kan, kita ada agensi. So each other kena support kan. So insyaAllah kalau kita buat dengan betul and then kita follow apa yang kita punya leader cakap, so insyaAllah kita akan berjaya juga. Yang pentingnya usaha, berdoa dan tawakal. Okey, sekian
sharing saya pada hari ini. Okey, untuk makluman anda, so kalau siapa-siapa yang berminat dan join sebagai ejen hartanah ataupun perundi hartanah, bolehlah kontak saya di 010405 0101. 405 1010. Sorry, tersasul. Okey, hari ini sharing saya hari ini tentang perjalanan saya lah sebagai perunding hartanah. Okey, siapa yang berminat sekali lagi bolehlah menghubungi saya di 0104051010, dan jangan lupa like and share page saya Maizara Hartanah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.